Baiklah, saya akan menerangkan tentang sumbangan pelabur asing dan usaha kerajaan bagi menarik pelabur asing di negara ini. Kerajaan telah menjalankan pelbagai pendekatan baru demi menarik kemasukan pelabur asing agar dapat membawa manfaat ke arah mempercepatkan kemajuan negara. Kerajaan telah melipat gandakan usaha untuk menggalakkan pelabur asing di negara ini. Baiklah, dengan itu kerajaan telah menubuhkan satu benda bernama FDI. Apa tu FDI? Pelaburan langsung asing atau bahasa Inggerisnya Foreign Direct Investment atau FDI adalah ukuran pemilikan asing aset yang produktif seperti kilang, lumbung dan tanah. Itu benda, kalau kita tengok kilang, lumbung dan tanah ni satu pelaburan, satu aset yang produktif lah. Sebab dia kilang ni dia boleh memproses satu benda menjadi satu benda lain. Kemudian lumbung ni mengeluarkan benda-benda yang tertanam di dalam bumi, contohnya emas, perak atau harta-harta yang tersembunyi lah. Dan sekali tanah ni dia dapat menghasilkan tanaman-tanaman yang dapat memberi makanan kepada manusia. Seterusnya, peningkatan pelaburan asing boleh digunakan sebagai salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan pelaburan asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebab diorang ni melabur. Jadi melabur dan ada beberapa syarat dan diorang akan membayar sesuatu kepada kerajaan. Baiklah, seterusnya, sumbangan pelabur asing, usaha kerajaan bagi menggalakkan pelaburan asing. Yang pertama, sumbangan pelaburan asing dari segi teknologi dan kepakaran. Pelaburan asing membolehkan pemindahan teknologi moden ke negara ini. Dengan cara macam mana? Sebagai contoh, kalau kita buka satu tempat, kemudian pelabur asing ni pula dia macam berminat, dan kemudian pelabur asing ni dia daripada negara-negara maju, contohnya Jepun atau mungkin China atau Amerika. Dia melabur di tempat tu, dia membina satu benda, kemudian dia dengan dia membeli satu benda tu dengan menggunakan teknologi daripada negara dia. Jadi mungkin dekat negara kita belum ada, jadi benda tu yang akan meningkatkan teknologi moden ke negara ini. Seterusnya, Malaysia masih kekurangan sumber kewangan untuk membiayai projek-projek latihan dan penyelidikan demi mencapai teknologi moden. Sebab diorang datang ke sini, diorang melabur, diorang bawa barang-barang daripada negara diorang ke sini. Jadi dengan cara itu dapat membiayai projek-projek latihan dan penyelidikan demi mencapai teknologi moden. Sebab kita pun tak mampu nak membiayai projek-projek tu dengan barang-barang kita. Jadi diorang macam sponsor lah, kita cuma menyediakan tapak aja. Seterusnya, sumbangan lain pelabur asing ke negara kita. Yang pertama, meningkatkan perkembangan teknologi dalam negara. Macam yang saya baru terangkan tadi, dia akan meningkatkan perkembangan teknologi. Teknologi tu akan sedikit-sedikit dia meningkat lah. Seterusnya, pertukaran pelajar yang dilakukan oleh universiti boleh dianggap sebagai salah satu pelaburan. Sebab apa kat sini kita tengok ada setengahnya universiti, ada universiti antarabangsa. Jadi dia menarik pelajar-pelajar daripada luar untuk masuk negara kita, dan ada pelajar-pelajar kita yang ke luar negara untuk menyambung ke pembelajaran. Jadi dia boleh dianggap sebagai salah satu pelaburan lah. Jadi bila orang-orang yang dah kat luar ni balik, dia akan macam dia ada pengalaman belajar di luar. Jadi dia akan, mungkin kalau dia jadi orang yang berjaya, dia akan menerapkan sesuatu benda daripada luar tu ke dalam hidup dia lah. Seterusnya, menambah baik kualiti perkhidmatan dalam negara. Jadi dia dengan sebab pelabur asing ni dia melabur di negara kita, dapat menambah baik kualiti perkhidmatan negara. Bagi contoh, mungkin disiplin, mungkin dari segi macam-macam lah. Dari segi disiplin, dia akan mendisiplinkan orang-orang kita untuk bekerja dengan lebih bagus. Jadi seterusnya, pendedahan kepada aplikasi teknologi terkini. Dia dapat mendedahkan aplikasi teknologi terkini. Sebagai contoh, dia akan mengajar kita benda baru tentang aplikasi teknologi. Sebagai contoh, mungkin ada benda-benda yang kita terlepas pandang, mungkin dia ingatkan balik, atau mungkin ada benda-benda yang kita boleh buat secara lebih cepat ataupun dengan lebih bijak lah. Jadi tidak memerlukan
tenaga kerja yang mungkin lebih banyak. Seterusnya menambah pendapatan negara. Sebab diorang ni dah melabur kat tempat kita, jadi pelabur asing melabur, jadi mungkin tempat-tempat yang diorang melabur tu akan menarik minat-minat daripada luar. Sebagai contoh, mungkin ada pelancong, dan dengan sebab pelancong ni akan menambah pendapatan negara daripada segi ekonomi. Seterusnya meningkatkan peluang pekerjaan. Apabila diorang melabur, diorang akan membuka sebagai contoh, diorang membuka kilang atau membuka hotel-hotel, diorang akan meningkatkan peluang pekerjaan. Sebab kalau dibuka kilang atau mungkin buka hotel, akan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Jadi kat situ kita boleh nampaklah peluang pekerjaan. Jadi seterusnya menaik taraf kehidupan masyarakat setempat. Dengan sebab-sebab pembinaan yang diorang laburkan tu akan meningkatkan menaik taraf kehidupan masyarakat setempat. Diorang akan orang-orang sekeliling tu akan dapat benda-benda kesan-kesan sampingan lah. Jadi mungkin dia kat situ bina hotel, jadi orang-orang akan sedar, okey, kalau hotel ni dia mesti akan mengupgrade diri diorang macam mungkin diorang mungkin dah duduk bandar sekarang sebab dah ada hotel. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan per kapita negara. Apa itu pendapatan per kapita negara? Gaji yang secara purata satu Malaysia dapat. Contoh, ada 37 juta orang, secara purata boleh dapat berapa ribu. Kat situ dia boleh meningkatkan pendapatan per kapita negara. Usaha kerajaan bagi menggalakkan pelabur asing. Yang pertama, skim galakan kepada pemodal. Apa tu skim galakan kepada pemodal? Yang pertama, pengecualian cukai untuk tempoh tertentu. Yang kedua, rakyat asing boleh memiliki 100% equity dalam sesuatu projek atau perniagaan. Kat sini diorang pelabur asing akan tertarik sebab akan ada satu masa tak ada cukai. Jadi mungkin mereka akan mendapat untung yang bersih tanpa membayar cukai. Seterusnya, rakyat asing boleh memiliki 100% equity dalam sesuatu projek atau perniagaan. Dia antara hutang, equity ni adalah antara hutang dengan jadi kasar lah. Kat situ diorang akan mendapatkan memiliki 1% equity. Seterusnya, menghantar rombongan perdagangan. Yang pertama, iaitu bertujuan untuk menyedarkan pelabur asing mengenai potensi pelaburan di Malaysia melalui seminar pelaburan, mesyuarat atau laporan media massa. Kat sini usaha kerajaan seterusnya dapat menghantar rombongan perdagangan bertujuan menyedarkan pelabur asing mengenai potensi pelaburan Malaysia. Kat sini kerajaan akan menghantar rombongan perdagangan supaya pelabur asing ni sedar yang kalau jika mereka melaburkan Malaysia ni akan mendapat keuntungan melalui dengan cara bagaimana? Dengan cara Malaysia membuat seminar pelaburan atau mesyuarat atau laporan media massa dengan propaganda yang akan Malaysia buatlah. Yang ketiga, menyediakan kawasan perindustrian dan kemudahan infrastruktur, iaitu prasarana yang lengkap membantu memudahkan pelaburan asing melaksanakan projek pelaburan mereka. Kat sini kerajaan ni menyediakan satu tempat yang lengkap dia punya fasiliti atau mungkin sesuatu yang boleh memudahkan pelabur asing untuk melaksanakan projek mereka. Contohnya membina hotel, ada benda-benda yang diperlukan, contohnya crane atau mungkin besi piling tu kerajaan dah sediakan dengan mudah. Seterusnya, yang keempat, memajukan bidang teknologi dan kemahiran tenaga pekerja. Yang pertama, prasarana yang lengkap membantu memudahkan pelabur asing melaksanakan projek pelaburan mereka. Dengan adanya fasiliti yang lengkap dapat membantu memudahkan pelabur asing melaksanakan projek pelaburan mereka. Macam saya terangkan tadi lah. Baiklah, yang kedua, kerajaan telah melaksanakan rancangan pelatihan kepakaran. Kerajaan juga ada menyediakan rancangan latihan kepakaran. Kat sini mungkin pelajar-pelajar yang
daripada IKBN atau mungkin dalam bidang kemahiran, mesti dia orang dah ada latihan kepakaran. Jadi kat sini boleh membantu pelabur asing ni untuk meneruskan projek mereka. Dan yang ketiga, mempergiat program penyelidikan dan pembangunan. Baiklah, yang kelima, kestabilan politik. Kestabilan politik merupakan faktor utama untuk menggalakkan lagi sektor ini. Dengan kestabilan politik, mungkin pelabur asing ni tertarik dengan kita. Jadi kalau Malaysia ni tak stabil daripada segi politik, macam mana pelabur asing nak masuk? Jadi kat situ adalah salah satu galakan daripada kerajaan, iaitu dengan menstabilkan politik agar pelabur asing ni boleh melabur di negara kita dengan lebih aman. Yang kedua, keadaan para pelabur dan mendorong mereka beralih ke negara lain. Kalau satu negara tu berperang atau mungkin politik dia tak stabil, ada rusuhan sana sini, macam mana pelabur asing nak masuk? Mesti ada orang macam takut, bahaya ni, negara ni bahaya sebab ada politiknya tak stabil. Macam itulah kestabilan politik boleh mempengaruhi pelaburan asing. Yang terakhir, kesan sumbangan pelabur asing tadi. Yang pertama, pendapatan negara akan bertambah dengan adanya kemasukan pelaburan asing. Hal ini kerana pengaliran wang keluar negara akan berkurangan kerana banyak barangan import digantikan dengan barangan tempatan. Kat sini kita boleh tengok pendapatan negara akan berhasil dengan duit daripada Malaysia ni tak keluar, tapi duit daripada luar ke Malaysia ni semakin banyak. Jadi pertukaran duit tu semakin banyak dan menambahkan pendapatan negara dalam masa yang sama. Yang kedua, sebelum ini kebanyakan bahan mentah dieksport ke negara-negara maju dengan harga rendah. Kemudian bahan mentah ini diproses menjadi barangan siap dan dijual semula ke negara ini dengan harga lebih tinggi. Kat sini kita boleh tengok sebagai contoh, kita ni merupakan antara negara-negara yang kuasa besar kelapa sawit. Jadi kalau dulu kita tak ada kilang kelapa sawit, sekarang dah ada. Dulu kita mungkin kelapa sawit ni kita import keluar dengan harga yang rendah sebab masih buah yang masak, seketul buah tu je. Jadi kalau sekarang kita dah ada kilang, barulah kita dapat membuat minyak tu dengan sempurna, baru kita import ke negara lain. Seterusnya, banyak modal dan kepakaran disalurkan ke kilang-kilang perusahaan tempatan. Dengan kesannya yang lain, banyak modal dan kepakaran disalurkan ke kilang-kilang. Jadi orang-orang yang berkemahiran ni dan pakar dalam suatu bidang ni, dia macam tak dibazirkan lah. Jadi diorang boleh bekerja dalam negara, boleh menabur bakti dalam negara. Seterusnya, bahan-bahan tempatan juga boleh diproses oleh kilang-kilang di negara ini. Macam saya cerita tadi, kelapa sawit. Itu contoh, sebagai satu contoh. Yang contoh yang lain, kita boleh tengok nanas. Nanas ni kita merupakan salah satu bahan yang boleh dikilangkan menjadi sesuatu yang lain, seperti nanas tin atau mungkin air nanas. Jadi kalau nanas tin ni mestilah masuk kilang, baru diproses barulah dibuat menjadi buah tin nanas, barulah boleh diimport. Dan yang terakhir, harga dan penggunaan bahan mentah tempatan lebih terjamin. Kalau harga dan penggunaan, sebagai contoh tadi kelapa sawit, jadi bila dia diproses baru dia jual ke negara ini. Seterusnya antara jual beli dengan antara pemborong tu dengan kilang, dia tak terlampau beza lah harganya, sebab benda tu masih berpusing di dalam negara lagi. Sebab itulah bahan mentah tempatan lebih terjamin. Itulah sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan tentang pelaburan asing, iaitu ukuran pembangunan. Terdapat 4 subtopik yang saya akan ajarkan, iaitu pengenalan, kesan pertumbuhan ekonomi, kajian lepas, dan yang terakhir, metod kajian. Pelaburan asing. Bagi subtopik ukuran pembangunan, kita pergi ke slide seterusnya. Baik, slide yang pertama adalah subtopik yang pertama, iaitu pengenalan. Baik,
Evolusi ekonomi global sejak kebelakangan ini telah mempengaruhi pelaburan langsung asing dan aliran modal asing yang memberi kesan kepada pembangunan ekonomi. Pelaburan langsung asing memainkan peranan penting kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sebuah negara. Terdapat banyak kajian empirikal yang menunjukkan bahawa wujud hubungan positif antara FDI dan pertumbuhan ekonomi. Menyedari FDI merupakan komponen utama kepada enjin pertumbuhan ekonomi dunia, maka kebanyakan negara cuba untuk mewujudkan keadaan yang baik untuk menarik lebih banyak aliran masuk FDI ke dalam ekonomi mereka. Pelaburan langsung asing mempunyai keupayaan penyerapan yang mana ia membolehkan negara tuan rumah menggabungkan manfaat dan kesan positif daripada limpahan FDI. Keupayaan penyerapan secara amnya merujuk kepada keupayaan firma untuk menyerap dan memanfaatkan pengetahuan dari persekitaran. Kesan FDI ke atas sebuah negara adalah berbeza mengikut tahap pembangunan negara tersebut. Oleh itu, manfaat daripada limpahan FDI boleh diserap sehingga tahap yang optimum melalui tahap keupayaan mereka yang lebih tinggi. Kesan kemasukan pelaburan langsung asing menyebabkan berlakunya peningkatan pengumpulan modal bagi ekonomi tuan rumah, meningkatkan kecekapan firma tempatan dan lebih berdaya saing. Ia berlaku limpahan pengetahuan teknologi dan penambahan modal insan. Yang terakhir bagi slide pengenalan, pengembangan pelaburan langsung asing di negara APEC sangat dramatik. Anggota APEC menarik lebih 50% daripada FDI dunia pada tahun 2014. Dan FDI bagi setiap anggota APEC secara keseluruhannya adalah selari dengan FDI keseluruhan APEC dan di dunia. Pemulihan negara bagi ketiga-tiga negara berpendapatan sederhana adalah berdasarkan faktor geografi dan juga persekitaran ekonomi. Baik, kita pergi ke slide seterusnya. Baik, slide seterusnya menunjukkan trend pelaburan asing di negara berpendapatan sederhana. Kita dapat lihat graf naik turun daripada 3 negara, iaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Apa yang kita dapat kaji daripada graf ini, kita dapat lihat ke slide yang seterusnya. Baik, slide ini berdasarkan rajah ini, berlakunya turun naik dalam kemasukan FDI di negara tersebut. Pada tahun 1991 hingga permulaan bagi krisis kewangan pada 1997, Malaysia merupakan negara penerima lebih banyak FDI berbanding negara lain. Kejatuhan ketara yang ditunjukkan pada Darjah 1 dapat dilihat di negara Indonesia dari tahun 1996 sehingga tahun 2000. Krisis kewangan Asia 1997 mendorong kejatuhan FDI di Malaysia dan di Indonesia. Kejatuhan berlaku lebih dari 100% pada tahun 1998 di Indonesia. Bagi negara Thailand, peningkatan jumlah FDI dapat dilihat dengan ketara bermula tahun 1985 sehingga 1991. Namun begitu, aliran masuk FDI mula menurun dari tahun 1992 hingga 1994 dan kemudiannya meningkat kembali pada tahun 1998 hingga tahun 2000 selepas krisis kewangan Asia 1997. Krisis kewangan global 2008 menyebabkan semua negara berpendapatan sederhana terkesan dan mengakibatkan kejatuhan dalam kemasukan FDI. Baik, kita pergi ke slide yang seterusnya. Baik, slide yang seterusnya menunjukkan trend pelaburan asing di negara yang berpendapatan tinggi yang melibatkan negara Jepun, Korea dan Singapura. Apa yang kita dapat lihat daripada graf ini, kita pergi ke slide yang seterusnya. Kemasukan pelaburan langsung asing di negara berpendapatan tinggi adalah lebih besar jika dibandingkan dengan negara berpendapatan sederhana. Pemilihan negara Singapura dalam kajian ini disebabkan ianya sebuah negara yang mempunyai sumber semula jadi dan tanah yang terhad. Namun, disebabkan ianya sebuah negara yang mempunyai sumber semula jadi dan tanah yang terhad, Singapura menunjukkan prestasi ekonomi yang mengagumkan.
manakala pemilihan Jepun dalam kajian ini adalah berdasarkan hubungannya dengan negara-negara Asia Timur yang lain, iaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand dari segi kegiatan perdagangan dan pelaburan langsung. Jepun juga dipilih kerana ianya merupakan sebuah negara yang mempunyai pendapatan yang tinggi dalam kalangan negara Asia. Di samping itu, pada tahun 1980, Jepun merupakan pelabur luar yang paling terkenal di dunia. Korea juga dipilih kerana ianya termasuk dalam kalangan negara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan. Antara ketiga negara terpilih, Singapura merupakan negara yang tertinggi yang menerima kemasukan FDI. Berdasarkan darjah tersebut, trend FDI di negara berpendapatan tinggi adalah semakin meningkat saban tahun pada tahun 1970 sehingga 2014. Namun begitu, ada ketika jumlah pelaburan langsung asing mengalami kejatuhan. Singapura mendapat tempias akibat krisis kewangan Asia yang berlaku pada tahun 1997. Dalam tempoh krisis tersebut, FDI mengalami kejatuhan sebanyak 62%. Bagi Jepun dan Korea pula tidak terkesan dengan krisis kewangan tersebut. FDI Singapura juga jatuh mendadak sebanyak 74% pada tahun 2008, manakala berlaku kejatuhan yang agak banyak pada tahun 2011, iaitu Jepun 100%, iaitu 112%. Hal ini disebabkan krisis kewangan global yang berlaku sekitar tahun 2010 hingga 2011. Terjadi 11 September 2011 juga sedikit sebanyak mempengaruhi. Baik, bagi dapatan graf pula, jumlah pelaburan langsung asing di negara berpendapatan tinggi dan sederhana pada awal 1970-an didapati tidak mempunyai perbezaan yang ketara. Namun begitu, kekayaan ini tidak kekal lama. FDI bagi negara berpendapatan tinggi menunjukkan peningkatan yang begitu drastik bermula selepas kemelesatan ekonomi, iaitu pada tahun 1998. Bagi negara yang berpendapatan sederhana, FDI juga semakin meningkat tetapi dalam keadaan agak mendatar dan perlahan. Maka timbullah persoalan pertama, adakah penyelarasan keseimbangan bersifat linear atau tidak linear antara pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi? Persoalan kedua, adakah terdapat perbezaan pelarasan keseimbangan jangka panjang bagi negara berpendapatan tinggi dan negara berpendapatan sederhana? Dan pemilihan negara adalah dalam kelompok negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, iaitu APEC, iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Korea, Singapura dan Jepun. Negara APEC dipilih dalam kajian ini kerana kebanyakan negara anggota APEC mempunyai pertumbuhan ekonomi yang dinamik serta objektif APEC adalah kebebasan dan keterbukaan perdagangan dan pelaburan. Penambahan pemboleh ubah keterbukaan perdagangan dan perbelanjaan kerajaan dalam kajian ini adalah sebagai pemboleh ubah kawalan bagi menguatkan model yang dilakukan. Justru kajian ini memenuhi jurang dalam kajian lepas dengan menganalisis hubungan di antara pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pelarasan keseimbangan dalam hubungan jangka panjang. Ia menjangkakan kesan kejutan yang berlaku kepada ekonomi dalam erti kata lain sejauh mana peningkatan pelaburan langsung asing mempengaruhi ekonomi dan sebaliknya untuk pengurangan FDI. Baik, di sini saya sertakan sedikit video yang kita akan lihat bagaimana Malaysia menjalankan pelaburan asing. FDI atau pelaburan langsung asing adalah pada dasarnya satu pelaburan oleh sebuah syarikat yang berpangkalan di sebuah negara kepada sebuah syarikat yang berpangkalan di negara lain. Dalam kes ini adalah negara kita. FDI membantu pembangunan ekonomi kita. Mereka mempunyai potensi untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Mereka juga menyumbang hasil cukai kepada kerajaan. Jadi, lebih banyak wang boleh dibelanjakan untuk rakyat. FDI juga membantu untuk memindahkan pengetahuan dari negara-negara maju kepada negara kita. Dari itu, kita akan menjadi lebih berkemahiran dalam teknologi. Kita akan menjadi pengurus dan usahawan yang lebih baik. Menaikkan nilai rantaian ekonomi dalam proses yang membawa kepada peningkatan dalam gaji. Bagaimana kita lakukan ini dalam 4 tahun yang lepas? Kita telah mendapat RM5 bilion pada tahun 2009.
$29.3 bilion pada tahun berikutnya. Kita juga telah mendapat $36.6 bilion pada tahun 2011. Itu adalah peningkatan sebanyak 7 kali dalam 3 tahun pertama pimpinan Perdana Menteri. Syarikat-syarikat menjadi lebih berminat untuk melabur di Malaysia. Saya dapat video ini daripada YouTube dan saya mahu kongsikan kepada kamu semua untuk kita menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana FDI ini berjalan di Malaysia. Ini merujuk kepada maksud pelaburan langsung asing. Baik, cukup saja sampai sini video yang saya sertakan, sebab ini hanyalah ulang kaji untuk kita meningkatkan pengetahuan kita. Baik, saya berhentikan video ini di sini. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Ini kajian lepas. Baik, kajian lepas. Teori terawalnya membincangkan penentu FDI telah mengandaikan bahawa pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh hubungan antara modal domestik dan asing. Dalam kajian pertumbuhan tradisional, FDI sebagai pelengkap kepada pelaburan domestik secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi walaupun dalam jangka pendek. Selari dengan pertumbuhan endogen, hubungan antara FDI dengan pelaburan domestik walau bagaimanapun adalah lebih kompleks dan bergantung kepada ciri-ciri negara tuan rumah. Baik, FDI mempengaruhi ekonomi negara tuan rumah dalam pelbagai cara. Pertama, ia membawa modal yang diperlukan dalam teknologi moden yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara penerima. Kedua, melalui latihan pengurusan dan buruh, ia meningkatkan pengetahuan negara tuan rumah, seterusnya merangsang pertumbuhan ekonomi. Ketiga, ia mempromosikan kemajuan teknologi dalam hal permulaan, pemasaran dan perlesenan. Justru itu, FDI boleh dianggap sebagai alat untuk mempromosikan pembangunan perindustrian dan penambahbaikan teknologi. Oleh itu, FDI dapat meningkatkan produktiviti dan kemajuan teknologi di negara tuan rumah dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Aliran masuk pelaburan langsung asing secara empirikalnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi secara positif. FDI merupakan penentu penting pertumbuhan ekonomi berbanding pelaburan domestik melalui pemindahan teknologi yang berlaku. Kemasukan FDI memberi kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi di 84 buah negara melalui pengembangan modal insan. Sebaliknya, jurang teknologi memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi. FDI memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi di 28 negara membangun, sama ada dalam jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Kajian juga menunjukkan tiada hasil yang jelas antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan per kapita, tahap pendidikan, keterbukaan ekonomi dan pembangunan pasaran kewangan. Impak FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika mendapati
FDI secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil mendapati kedua-dua aliran masuk dan aliran kedua FDI dapat menstabilkan ekonomi semasa berlakunya krisis kewangan. Negara yang mempunyai FDI yang lebih tinggi mengalami kemelesatan yang sederhana dan cepat dipulihkan. Berbeza dengan dapatan kajian yang mengalami hubungan positif antara FDI dan pertumbuhan ekonomi, terdapat juga kajian yang lain mendapati kesan yang negatif. Selari juga dengan hasil kajian yang membuktikan pertumbuhan ekonomi di China dan Korea tidak dipengaruhi oleh FDI, manakala pertumbuhan ekonomi di Jepun tidak dipengaruhi oleh FDI hanya dalam jangka masa pendek sahaja. Bagi negara Malaysia, kajian mengenai kesan FDI dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahaskan dalam kajian lepas. FDI memberi kesan positif dan signifikan ke atas pertumbuhan ekonomi, tetapi kesannya adalah lebih rendah berbanding pelaburan domestik. Kita pergi ke slide seterusnya. Ia juga berfungsi sebagai model pertumbuhan endogen dalam menganalisis interaksi antara FDI, pembangunan kewangan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Buktinya, ia menunjukkan FDI, buruh, pelaburan dan perbelanjaan kerajaan merupakan peranan penting dalam kestabilan ekonomi tempatan. Lebih penting lagi, hasil mendapati bahawa interaksi antara FDI dan pembangunan kewangan memberi kesan yang lebih signifikan terhadap prestasi pertumbuhan Malaysia. Terdapat hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara FDI dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan ujian. Penyelidik berpendapat bahawa kesan FDI terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia hanyalah sementara, bukannya kekal. Peningkatan stok pelaburan asing di Malaysia telah menyumbang kepada peningkatan stok modal tempatan dan pertumbuhan ekonomi di mana stok pelaburan asing ditentukan oleh tahap keterbukaan ekonomi dan kadar pertukaran sebenar. Terdapat pelbagai kaedah kajian yang dapat dijalankan untuk mengkaji impak FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia juga membuktikan wujudnya hubungan dua hala antara FDI dan pertumbuhan ekonomi di Hungary dan Singapura. Semua kajian mendapati FDI dapat memacu kepada pertumbuhan ekonomi secara positif. Pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan model ambang ke atas 62 negara maju dan berbangun. Hasil kajian mendapati wujudnya hubungan positif dan signifikan FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila negara tuan rumah mempunyai tahap awal dan modal manusia lebih bagus, ia menunjukkan negara penerima FDI mendapat manfaat dari pelabur asing, ia kira sama ada negara maju atau membangun. Modal domestik ke atas pertumbuhan ekonomi di Taiwan bagi jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Baik, kita pergi ke slide seterusnya. Hasil kajian mendapati hubungan keseimbangan asimetri jangka panjang adalah pembeli ubah dan FDI secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui modal domestik. Analisis ini kontragasi dan menyebabkan akibat digunakan secara meluas untuk mengkaji kesan pelaburan langsung asing. Terhadap pertumbuhan ekonomi. Ujian yang dijalankan mengandaikan bahawa mekanisme pelarasan istilah kebetulan ralat adalah simetri. Ini menunjukkan bahawa sekali pelarasan adalah sama tidak kira jika kesilapan keseimbangan positif atau negatif. Sebagai contoh, diandaikan bahawa kelajuan pelarasan pertumbuhan ekonomi adalah sama tanpa mengira kejutan yang berlaku dalam FDI. Tapi, walau bagaimanapun, kebanyakannya penyelidikan yang dilakukan tidak mengambil kira aspek asimetri dalam proses pelarasan. Pelarasan asimetri adalah penting dalam analisis ekonomi sejak kebelakangan ini yang mana kebanyakan kajian dapat membuktikan pelarasan asimetri. Kesannya ia bergantung kepada mekanisme ekonomi lain seperti pelaburan domestik atau keupayaan penyerapan teknologi maju. Disebabkan stok aliran masuk FDI atau modal domestik, ia dapat menjana kesan limpahan ke atas kemahiran dan pengetahuan. Aliran masuk FDI dan domestik harus membawa kepada pelarasan tiada linear dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Banyak kajian yang telah dilakukan berkait kesan pelaburan langsung asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun begitu, hasil keputusan kajian berbeza-beza bergantung kepada pemilihan tempoh masa dan kaedah ekonomi yang dilakukan.
Kebanyakan kajiannya lepas menunjukkan terhadap hubungan yang signifikan antara pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi dengan anggapan hubungan dan pelarasannya adalah sama di mana kelajuan pelarasan pertumbuhan ekonomi adalah sama tanpa mengira kejutan yang berlaku dalam FDI. Oleh itu, kajian ini lebih menumpukan sama ada wujud atau tidak hubungan asimetri antara pelaburan langsung asing dalam pertumbuhan ekonomi. Perbandingan antara negara berpendapatan tinggi dengan sederhana juga akan dibahaskan dalam kajian ini. Justru kajian ini memenuhi jurang dalam kajian lepas dengan menganalisis hubungan jangka panjang di antara pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pelarasan keseimbangan. Kita masuk ke slide yang seterusnya. Data dan metodologi kajian. Teori asas bagi kajian pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi berasal daripada model pertumbuhan dan dalam model pertumbuhan neoklasik. FDI merupakan faktor pengeluaran yang merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dalam jumlah pelaburan dalam jangka masa pendek. Tahap pelaburan yang lebih tinggi menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dalam model pertumbuhan neoklasik dan kadar pulangan yang semakin berkurangan, ia mempunyai kesan pertumbuhan dalam jangka masa pendek. Oleh itu, kesan FDI terhadap pertumbuhan adalah sama dengan pelaburan domestik. Sebaliknya, dalam model pertumbuhan endogen ini, FDI menggalakkan pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan limpahan teknologi dan pengetahuan yang diperoleh daripada negara maju kepada negara penerima. Lebih-lebih lagi, model pertumbuhan yang menunjukkan FDI dapat menggalakkan pertumbuhan jangka panjang dengan menambah pengetahuan sedia ada dalam ekonomi tuan rumah melalui latihan buruh dan pemantapan kemahiran. Kelebihan pertumbuhan endogen adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan teknologi sahaja, tetapi juga oleh faktor institusi dan negara. Persekitaran ekonomi negara tuan rumah digambarkan oleh kadar pertumbuhan ekonomi, dasar perdagangan, kestabilan politik, undang-undang, saiz pasaran domestik dan kekangan imbangan pembayaran boleh memberi kesan yang signifikan terhadap aliran masuk FDI dalam industri. Oleh itu, kerajaan negara tuan rumah dapat merangsangkan pertumbuhan ekonomi dengan rangka dasar-dasar yang lebih kondusif kepada FDI. Di samping itu, FDI dapat meningkatkan persaingan, mengubah struktur industri yang kompetitif dan tidak sempurna. Seterusnya dapat menjana permintaan yang merangsang penawaran untuk pengeluaran tempatan. Pemilihan negara adalah di dalam kalangan negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik iaitu APEC dan dikategorikan kepada negara sedang membangun iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand dan negara maju iaitu Korea, Singapura dan Jepun. Data yang digunakan dalam data tahunan bermula dari tahun 1970 hingga tahun 2014. Namun bagi negara Jepun dan Singapura, data digunakan bermula pada tahun 1975 hingga 2014 disebabkan masalah kekurangan data. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Baik, bagi yang terakhir, rumusan dan kesimpulan. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Baik, rumusan dan kesimpulan. Kajian ini mengkaji kesan pelaburan langsung asing terhadap pertumbuhan ekonomi di antara negara berpendapatan tinggi dengan sederhana di kalangan negara anggota APEC. Negara berpendapatan tinggi adalah Singapura, Jepun dan Korea, manakala negara berpendapatan sederhana adalah Malaysia, Thailand dan di Indonesia. Data seri masa tahunan dari tahun 1970 hingga 2014 telah digunakan, tapi dapatan berbeza dengan negara sedang membangun seperti Malaysia dan di Indonesia di mana pelarasan keseimbangan jangka panjang. Baik, sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Ukuran kemiskinan. Baiklah, kali ini saya akan terangkan mengenai ukuran kemiskinan. Baiklah, kita tengok pada yang pertama iaitu maksud kemiskinan. Maksud kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan atas kehendak dan kerelaan setiap isi rumah miskin. Pengenalan isi rumah miskin ini boleh dikenal pasti berdasarkan kekurangan pendapatan, kekurangan pendapatan untuk membeli keperluan asas, tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki harta benda, tidak sihat tubuh badan, kekurangan makanan dan pakaian, tiada tempat tinggal yang selesa dan tiada pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Ini adalah maksud kemiskinan. Ini secara umum yang maksud kemiskinan ni, daripada kalau kita baca saja kita dah faham
Maksud kemiskinan ni macam mana? Dia tak ada keperluan asas, belajar rendah, belajar tak sampai tingkat peringkat tinggi ke menara gading seperti universiti dan kolej dan sebagainya. Lepas tu dia tak ada harta benda, tidak memiliki tubuh badan yang sihat, sakit dan sebagainya, kurang makanan, badan kurus, tiada tempat tinggal selesa, tinggal di bawah jambatan contohnya. Itu adalah maksud kemiskinan ni secara umumnya. Baiklah, seterusnya kita tengok, iaitu kemiskinan di Malaysia ni dia terbahagi kepada dua, iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kita tengok pada kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak merujuk kepada keadaan di mana seseorang individu atau isi rumah yang tidak mampu untuk memenuhi keperluan asas bagi menikmati kesejahteraan hidup yang minimum dan munasabah. Kemiskinan mutlak ni dia diukur dengan menggunakan perbandingan antara pendapatan sekumpulan isi rumah dengan satu tahap yang dipanggil pendapatan garis kemiskinan, PGK. Baiklah, PGK ni nanti kita akan tengok maksud dia apa. Lepas tu kita boleh tengok kat sini, kemiskinan mutlak ni adalah orang yang tidak mampu memenuhi keperluan asas. Keperluan asas ni adalah makanan, pakaian, tempat kediaman, pendidikan dan perubatan. Maksudnya dia tak ada semua ni. Ni adalah orang yang miskin mutlak. Dia tak ada semua ni, tak ada makanan ni. Maksudnya mengharapkan orang bantuan orang, tak ada pakaian yang berlainan, pakai baju yang sama yang kotor saja. Tempat kediaman dia pun tak ada tempat kediaman, tinggal merata-rata di tepi lorong dan sebagainya. Ini adalah kemiskinan mutlak. Lepas tu kita tengok pula pada konsep kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ni dia boleh dikaitkan dengan agihan pendapatan. Agihan pendapatan ni dapat menunjukkan tingkat kebajikan seseorang individu, iaitu dengan membuat perbandingan tingkat kebajikan individu tersebut dengan tingkat kebajikan orang lain. Kemiskinan relatif ni akan sentiasa terwujud dan tidak mungkin dapat dihapuskan selagi mana wujud ketidakseimbangan dalam agihan pendapatan. Lagi tinggi ketidakseimbangan pendapatan, lagi serius masalah kemiskinan relatif ni, walaupun kemiskinan mutlak ni telah dibasmi sepenuhnya. Maksud dia kat sini apa? Kemiskinan relatif ni dia dikaitkan dengan agihan pendapatan. Maksudnya setiap pendapatan yang kita dapat tu mempengaruhi kemiskinan relatif. Contoh, seorang ni pendapatan dia tinggi dan seorang lagi pendapatan rendah. Jadi tingkat agihan pendapatan tu dia berbeza. Jadi kemiskinan relatif ni sentiasa wujud selagi ketidakseimbangan tu tidak sama rata. Maksudnya agihan pendapatan tu gaji kita sama dengan orang ni, macam tu lain pula jadi dia. Sebab tu dia cakap kemiskinan relatif ni takkan terbasmi, walaupun kemiskinan mutlak ni kita telah basmi sepenuhnya. Maksudnya dah tak ada dah orang miskin ni mutlak, dah tak ada dah orang yang merempak-rempak tepi jalan, dah tak ada dah orang yang tidak berpakaian, semuanya dah ada. Tapi kemiskinan relatif ni tetap ada. Tu maksud kemiskinan relatif. Seterusnya kita tengok pendapatan garis kemiskinan. Ni PGK tadi, pendapatan garis kemiskinan ni. Pendapatan garis kemiskinan kita tengok yang pertama adalah JK merupakan satu jumlah pendapatan minimum untuk membolehkan sesebuah isi rumah secara purata menampung keperluan makanan, pakaian dan perbelanjaan asas seperti sewa, bahan api dan tenaga, pengangkutan dan perhubungan, kesihatan dan rekreasi. PJK ni apa tadi? Kita back sikit, kita tengok apa kaitan dia dengan kemiskinan mutlak tadi. Kemiskinan mutlak merujuk kepada individu. Lepas tu kemiskinan mutlak ni boleh diukur dengan perbandingan antara pendapatan sekumpulan isi rumah dengan satu tahap yang dipanggil. Diukur kemiskinan mutlak ni dengan antara pendapatan isi rumah tersebut dengan pendapatan garis kemiskinan ni. Baiklah, kita tengok seterusnya. Jadi menampung PJK merupakan satu jumlah pendapatan minimum untuk membolehkan sesebuah isi rumah secara purata menampung keperluan makanan dan pakaian, bahan api dan tenaga, pengangkutan dan perhubungan, kesihatan dan rekreasi. Inilah maksud pendapatan garis kemiskinan ni. Seterusnya kita tengok
Jurang kemiskinan ini diperolehi melalui pengiraan perbezaan antara pendapatan kasar bulanan isi rumah dengan pendapatan garis kemiskinan. Maksudnya tadi kita dapat ukur kemiskinan ni bila kita ukur dia dengan pendapatan kasar bulanan sebuah isi rumah tu dengan pendapatan garis kemiskinan ni. Pendapatan PJK ni tadi apa? PJK ni adalah jumlah pendapatan minimum yang membolehkan sebuah isi rumah tu secara purata dia menampung semua tadi yang saya dah cakap, yang boleh kita tengok kat atas tu. Lepas tu kita tengok yang tadi, PJK ini ditentukan berasaskan kepada taraf hidup penduduk di negara ini. PJK ni ditentukan berasaskan taraf hidup penduduk negara ini. Ini bukan negara Malaysia lah maksudnya. Dan seterusnya kita tengok kemiskinan dari sudut multidimensi. Kemiskinan dari sudut multidimensi, maksud dia adalah salah satu alternatif menggantikan ukuran kemiskinan menggunakan kaedah pendapatan adalah ukuran kemiskinan multidimensi. Maksudnya alternatif bagi mengganti kemiskinan dari sudut multidimensi ni adalah bagi menggantikan ukuran kemiskinan menggunakan kaedah pendapatan adalah ukuran kemiskinan multidimensi. Maksud dia salah satu alternatif lah untuk menggantikan ukuran kemiskinan. Yang pertama kita tengok kaedah lebih kepada langkah-langkah mengenal pasti siapa yang miskin. Dari sudut multidimensi ni dia alternatif dia untuk menggantikan dia lebih kepada langkah-langkah untuk mengenal siapa yang miskin. Lepas tu dia menggunakan kaedah Al-Khair dan Foster, kaedah AF lah senang panggil. Lepas tu kaedah AF ni mengandungi dimensi kemiskinan seperti taraf hidup, pendidikan dan kesihatan. Garis pemisah dimensi pula digunakan bagi menentukan siapa yang miskin dalam dimensi tersebut. Garis pemisah dimensi ni dia macam antara, dia duduk tengah-tengah antara ni, antara kemiskinan relatif dan kemiskinan mutlak. Itulah dia tadi, dia duduk antara tengah-tengah tu garis pemisah dimensi tu. Dimensi pemberat pula digunakan bagi menunjukkan kepentingan relatif bagi setiap kekurangan dalam dimensi yang berbeza. Ini maksud apa? Dimensi pemberat pula digunakan bagi menunjukkan kepentingan relatif bagi setiap kekurangan dalam dimensi yang berbeza. Maksudnya setiap dimensi tu dia ada pemberat dia, dimensi pemberat dia untuk kita tunjukkan apa kekurangan dalam setiap dimensi tu lah. Seterusnya kita tengok baiklah ketidaksamaan dan ketidaksamarataan dan kemiskinan. Ini adalah saya mendapat daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Info pada tahun 2016 dan 2019 hingga 2019. Dia tunjuk ketidaksamarataan dan kemiskinan. Yang perlu tengok kat sini Pekala Gini. Pekala Gini ni apa? Pekala Gini ni adalah ukuran statistik ketidaksamaan ekonomi dan populasi. Itu adalah Pekala Gini. Dia maksudnya nisbah ataupun kita boleh panggil nisbah ukuran. Nisbah ukuran statistik ketidaksamaan ekonomi dan populasi manusia. Boleh kita tengok kat sini. Ni tadi kemiskinan relatif dan kemiskinan mutlak dia punya tu peratus dia, nisbah dia, nisbah. Kalau kita tengok pada tahun 2016 Malaysia 5.6%. Maksudnya apa? Dia punya 2016 7.6% dia punya ni, yang warna kuning ni untuk 2016, dia warna biru adalah untuk 2019. Kita boleh tengok Pekala Gini dia meningkat, kemiskinan relatif pun meningkat dan kemiskinan mutlak menurun. Maksudnya kita kemiskinan mutlak dapat dibasmi lah, sehingga 2016 kemiskinan mutlak 7.6% dan 2019 5.6%. Maksudnya kemiskinan mutlak ni dia turun. Lepas tu yang bawah sekali ada multidimensi MPI ni tadi, seperti yang multidimensi yang saya terangkan kat atas tadi. Kita boleh tengok dia
menunjukkan peratus kat sini. Malaysia 5.6% pada tahun 2019, yang berada di bandar 3.8% dan di luar bandar 12.4%. Maksudnya apa? Maksudnya dia meningkatlah dia punya ni. Dia menurunlah dia punya kadar ketaksamaan dan kemiskinan ni. Kemiskinan mutlak, strata dan etnik. Dia tunjukkan perbezaan dia. Lepas tu dia tunjuk kat bawah ni ada Bumi Putra, China dan India. Kita boleh tengok peratus dia kat situ. 7.2% dia punya tu untuk pada tahun 2019 dan 2019 97%. Dan seterusnya kita tengok slide seterusnya. Ini adalah jurang pendapatan etnik, jurang pendapatan Cina kepada kaum lain. Ni kita boleh tengok dia punya maklumat-maklumat yang saya dapatkan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia ni. 1/0.72 untuk Bumi Putra pada tahun 2019, dan satu dia sama 2016 hingga 2017, 2019 hingga daripada 2016 sampai 2017 dia sama dia punya nisbah dia. Lepas tu kalau China kita tengok ada sedikit perbezaan kat sini pada tahun 2000. China dan India ni 2016 dia 1/0.82 dan 2019 dia 1/0.83. Pada tahun 2019 jurang pendapatan isi rumah purata antara Bumi Putra berbanding China adalah RM2,802 Malaysia, manakala India berbanding China adalah RM1,179 Malaysia. Kita boleh tengok strata kat sini. Strata ni adalah ni lah dia punya perbandingan antara luar bandar dan bandar. Kita boleh tengok kat sini. Kita tutup sikit. Luar bandar 58%, dan selebihnya adalah bandar. Kita pergi ke slide seterusnya. Kini boleh tengok dekat dalam Malaysia ni insiden kemiskinan mengikut negeri. Kemiskinan mutlak, contoh kita berada di Johor, kemiskinan mutlak dia peratus orang kemiskinan mutlak adalah 3.9%. Kemiskinan relatif pula 15.3%, dan dia punya nisbah antara ni pegala gini dia adalah 0.366%. Ni untuk Johor kan. Kita boleh tengok ni setiap negeri punya. Ni adalah daripada tahun 2016 hingga 2019. Seterusnya ni adalah video mengenai ukuran kemiskinan. Ini adalah video yang saya dapatkan untuk menerangkan mengenai ukuran kemiskinan ni. Jadi kita boleh lihat bersama-sama. Okay, welcome back to my channel Aiman Amsyar. Kepada siapa yang belum subscribe, silalah subscribe channel saya. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang like untuk video kali ni. Hampa memang awesome. Okay, untuk video kali ini saya akan menerangkan mengenai bab 6, iaitu kemiskinan dan agihan pendapatan, di bawah subtopik 6.1 iaitu ukuran kemiskinan. Okay, first of all kita akan tengok dulu 6.1.1 iaitu definisi kemiskinan. Kemiskinan dapat ditarifkan sebagai kekurangan terhadap keperluan asas yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kebajikan manusia. Dari segi ekonomi pula, sebuah isi rumah itu dianggap miskin sekiranya pendapatan bulanan isi rumah kurang daripada pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK. Okey, kita akan teruskan pula kepada konsep kemiskinan. Konsep kemiskinan ada dua, iaitu yang pertama ialah kemiskinan mutlak dan yang kedua ialah kemiskinan relatif. Untuk konsep yang pertama iaitu kemiskinan mutlak, konsep kemiskinan mutlak berkonsepkan cukup hidup. Definisi untuk kemiskinan mutlak ialah satu keadaan dengan pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk memenuhi sara hidup yang minimum sesebuah isi rumah yang diukur berdasarkan tahap perbelanjaan minimum atau PGK. Bagi konsep yang kedua iaitu kemiskinan relatif, berkonsepkan ketidaksamaan pendapatan. Definisi untuk kemiskinan relatif ialah berasaskan perbandingan perbezaan pendapatan dalam pelbagai kumpulan penduduk, sama ada antara kaum ataupun etnik,
antara penduduk bandar dengan luar bandar, strata, atau antara kawasan iaitu negeri. Golongan miskin merupakan mereka yang menerima pendapatan purata yang paling rendah dari segi agihan pendapatan negara. Kita akan teruskan pula kepada 6.1.2 iaitu prinsip penentuan garis kemiskinan. Pendapatan garis kemiskinan PGK digunakan untuk mengukur kemiskinan mutlak. Definisi untuk pendapatan garis kemiskinan PGK ialah pendapatan yang mencukupi bagi membolehkan isi rumah untuk memenuhi keperluan asas, iaitu dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Komponen PGK ada dua. Yang pertama ialah PGK makanan. PGK makanan ialah keperluan harian kikalori setiap individu yang mengambil kira makanan seimbang yang meliputi bijirin dan hasil bijirin seperti beras dan gandum, ayam, telur dan ikan, susu, minyak dan lemak, gula, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan kekacang seperti dal dan kacang hijau. Dengan berasaskan pandangan pakar pemakanan, pakar diet dan pakar perubatan. Untuk komponen PGK yang kedua ialah PGK bukan makanan. PGK bukan makanan ini ialah perbelanjaan terhadap keperluan asas bukan makanan seperti pakaian dan kasut, sewa rumah, bahan api dan tenaga, pengangkutan dan komunikasi, penjagaan kesihatan, pendidikan dan rekreasi. Okey, baiklah, untuk di dalam subtopik ini kita akan mempelajari dua rumus, iaitu rumus untuk mengira kadar kemiskinan dan yang kedua ialah untuk mengira kadar kemiskinan tegar. Untuk rumus yang pertama, kadar kemiskinan, bilangan isi rumah berpendapatan di bawah PGK dibahagikan dengan jumlah isi rumah dan didarabkan dengan 100%. Dan untuk rumus yang kedua ialah untuk mengira kadar kemiskinan tegar, bilangan isi rumah yang pendapatannya di bawah PGK makanan dibahagikan dengan jumlah isi rumah dan didarabkan dengan 100%. Okey, baiklah, sampai di sini sahaja video untuk kali ini. Diharapkan penerangan hari ini dapat memantapkan lagi pemahaman hampa semua. Semoga bertemu lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Baiklah, itu kita dapat tengok video mengenai ukuran kemiskinan tadi. Dengan video itu sekian, terima kasih. Berakhirlah video tadi, maka berakhirlah video saya pembentangan mengenai ukuran kemiskinan. Baiklah, seterusnya adalah kredit untuk tugasan ni. Yang pertama, terima kasih kepada pensyarah sosioekonomi Cik Wan Muhammad Azani bin Wahid Ibrahim, dan nama ahli kumpulan saya adalah Muhammad Hafiz bin Barin saya, dan Muhammad Mibdal Luqman bin Yunus, seterusnya Muhammad Taufiq Kusyairi bin Zanan. Peralatan yang digunakan adalah komputer dan mikrofon. Perisian sistem kami menggunakan Windows 10 dan perisian aplikasi adalah Microsoft PowerPoint 2016 dan Ice Cream Recorder Pro. Baiklah, sekian, terima kasih.